Dan hari ini Bulletin Awani 12 akan memberi tumpuan mengenai pengumuman yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai dasar baru bagi meningkatkan penlibatan kaum Bumiputera dalam ekonomi negara pada Sabtu ini. Dan antara perkara yang bakal disentuh dalam dasar tersebut adalah pembangunan modal insan, pemilikan equity dan juga pemilikan hartanah Bumiputera. Dan jadi bagi membincangkan mengenai perkara itu di talian ketika ini bersama kami iaitu saudara Agil Faisal Ahmad Fazil, Presiden Pertubuhan Usahawan Muda Malaysia berserta seorang usahawan Melayu Syamsul Rizam Nur Syam. Assalamualaikum saudara Agil. Assalamualaikum. Saudara, mengenai dasar yang akan diumumkan pada Sabtu ini, di mana sebenarnya saudara melihat pembabitan Bumiputera dalam ekonomi negara kita? Secara terus terangnya, memang kita rasa usahawan Bumiputera ni kita tidak pernah audit, tidak pernah audit perkara ni. Tapi bila mengatakan bahawa usahawan Bumiputera ni dalam bidang perniagaan kita adalah agak terkebelakang. Baru-baru ini ketika dasar ataupun terminologi baru PKS diumumkan, ya, kita dapat tahu bahawa PKS ini 97.3% adalah usahawan-usahawan PKS. Tetapi bila Bumiputera ni lebih 80% hanya terdiri pada usahawan-usahawan mikro PKS. Jadi mikro PKS ni kalau ikut terma barunya ialah usahawan yang perniagaannya hanya 250,000 ke bawah. Jadi saya rasa tuan boleh bayangkanlah betapa daifnya secara majoritinya usahawan-usahawan Bumiputera di Malaysia ini. Okey, saudara Agil, teruskan berada di talian. Jangan letak telefon dulu kerana kita akan bersama dengan saudara Syam ketika ini. Halo saudara Syam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, daripada segi dasar yang akan diumumkan pada Sabtu ini, bagaimana saudara melihat langkah ini mampu untuk meningkatkan lagi pelibatan kaum Bumiputera dalam ekonomi negara? Okey, sebenarnya pada pandangan saya kita kena lihat bahawa program keusahawanan itu perlu dilakukan sejak daripada bangku sekolah lagi. Maksudnya di sini kita kena menarik minat pelajar-pelajar sekolah ataupun pelajar-pelajar di universiti, banyak melibatkan mereka dalam program keusahawanan. Dan secara keseluruhannya kita kena pastikan bahawa suasana kehidupan terutamanya Bumiputera ni, suasana keusahawanan tu perlu dididik dan dibantu dari masa ke semasa. Okey, macam saudara Syam. Okey, tadi saudara Agil ada mengatakan bahawa pembabitan kaum Bumiputera dalam ekonomi ini masih lagi rendah. Bagaimana saudara melihat perkara itu? Okey, saya melihat begini. Kebanyakan yang kita lihat program-program keusahawanan ni, kita kena lebihkan bahagian latihan keusahawanan. Sebagai contoh, kalau kita tengok, ada juga pihak-pihak Bumiputera yang mana mereka telah berjaya dalam bidang masing-masing. Jadi mereka yang telah berjaya ni haruslah membimbing usahawan-usahawan kecil dari masa ke semasa dengan membentuk satu tim supaya pemantauan boleh dilakukan dan boleh menyalurkan pengalaman kepada usahawan-usahawan kecil ni. Okey, saudara Syam, tolong tunggu sebentar di talian kerana saya akan kembali bersama dengan saudara Agil. Saudara Agil? Ya. Okey, bila kita menyebut bahawa pelibatan kaum Bumiputera itu setakat ini lagi masih berada dalam keadaan yang begitu rendah misalnya, dan bagaimana saudara melihat dasar pendidikan, transformasi pendidikan itu sendiri mampu untuk meningkatkan penglibatan golongan Bumiputera dalam ekonomi negara? Kita nak kena tengok dulu, ya. Sebenarnya penglibatan usahawan Bumiputera ni bukannya kita tak cukup orang, ya. Itu kita kena jangan salah tafsir. Ramai usahawan-usahawan Melayu, usahawan Bumiputera tu ramai, tetapi yang nak berjaya tu yang kurang. Dia tak berjaya satu, yang kedua nak sustain dari segi dalam keusahawan itu. Kenapa perkara ini terjadi? Kerana kita kena sedia maklum bahawa kita ni di Malaysia ini, usahawan Bumiputera ini tidak ada level playing field. Kalau saya nak bawa sejarah dasar ekonomi baru. Ketika dasar ekonomi baru, kerajaan telah membuat satu affirmative action. Action ini mengatakan bahawa 30% daripada kontrak-kontrak kerajaan perlulah diberi pada Bumiputera. Itu dasar ini telah habis lebih kurang 10 tahun yang lalu. Tapi apa yang kita ketinggalan ialah ketika adanya affirmative action pun itu hanya pada kontrak kerajaan, tetapi kita di market
di pasaran terbuka di Malaysia ini, orang Melayu tidak ada atau bumi putera ini bukan di paras yang level playing field. Jadi kalau saya ni berniaga di pasaran yang terbuka di Malaysia ini, dari segi supply chain-nya bukan terdiri pada golongan bumi putera dan golongan tertindas dari segi ini. Jadi kerana itu maka mereka ini tidak dapat nak survive dalam market di Malaysia ini. Kerana adanya, ya kalau saya boleh panggil dengan izin, an unlevel playing field daripada peniaga-peniaga yang bukan di kalangan bumi putera. Jadi itu yang sebabnya. Kita kalau di peringkat pendidikan khasnya, memang 10 tahun yang lepas sudah memang ada dasar-dasar yang ingin membantu usahawan daripada peringkat sekolah yang ingin memupuk keusahawan itu. Itu memang ramai. Di peringkat universiti juga memang sudah ada program-program untuk memupuk, sudah ada program-program entrepreneurship dan sebagainya. Tapi apa yang kita cakap, apabila kita di open market, apabila kita nak di pasaran yang terbuka di Malaysia ini, maka itu berlaku penindasan yang amat drastik. Maka dengan itu, dasar yang ingin diumumkan oleh Perdana Menteri ini, kita sedia maklum bahawa ada satu program yang dikatakan memperkasakan bumi putera. Saya rasa sekarang ini lebih kepada menyelamatkan agenda perniagaan bumi putera. Macam mana kita nak selamatkan agenda ekonomi bumi putera. Bukan memperkasakan. Perkasa tu maknanya kita dah kuat. Sekarang ni keadaan ekonomi orang bumi putera ni masih di peringkat yang lemah. Jadi kita memikirkan dasar tu harus menyelamatkan agenda ekonomi bumi putera. Okey, Saudara Agil, tunggu sebentar. Saya nak tanya respon daripada Saudara Syam. Bagaimana respon Saudara Syam mengenai apa yang dikatakan oleh Saudara Agil? Okey, pada pandangan saya memang betul lah kalau kita lihat dari segi usahawan bumi putera sekarang ni, mereka memang sedikit keterbelakangan ni. Okay, jadi apa yang sebenarnya yang kita boleh buat adalah mewujudkan prasarana yang lebih tersusun dan teratur. Sebagai contoh, kalau kita tengok dari segi kita nak pasarkan produk tu, kita boleh menggunakan medium internet. Maksudnya medium internet ni dia boleh, produk itu boleh sampai kepada open market dengan mudah. Jadi dari segi prasarana Wi-Fi, dari segi akses talian internet tu haruslah dipertingkatkan. Dan juga usahawan-usahawan ni juga perlulah dilatih, diberikan segala informasi yang mana cara untuk memasarkan produk ni melalui internet. So dengan cara tu kita boleh meningkatkan lagi jualan dan juga boleh menyampaikan segala maklumat-maklumat mengenai produk terus ke mata dunia. Okey, baiklah, terima kasih Saudara Syamsurizam Nur Syam yang juga merupakan seorang usahawan Melayu. Terima kasih banyak Saudara Agil. Ya. Okey, tadi Saudara Syam ada menyebut tentang IT, penglibatan dalam media IT dan sebagainya untuk meningkatkan sektor ekonomi. Sektor apa pula saudara melihat yang perlu kita tekankan lagi? Sekarang ni, itu IT memang baguslah. Pendapat saudara tu memang bagus. Yang kedua ialah retail. Retail industri ini saya rasa perlu kita perkukuhkan lagi. Sebab yalah, benda ni memang baru-baru ni Hari Raya pun kita dengar kan bagaimana ayam tak cukup, barang-barang tak cukup, dan retail ni dan kalau tuan-tuan tengok dari segi bumi putera ni memang kita tidak kontrol, dan bukan sahaja kontrol, penglibatan kita amat terhad. Jadi ini satu sektor yang harus diberi perhatian, dan satu dasar yang boleh menjadi dasar kerajaan ialah kerajaan boleh menjadikan satu mandat kepada syarikat GLC untuk mengapalai distributorship ataupun juga dipanggil importership, wakil import kepada produk-produk yang kita fikirkan harus berada di pasaran dan menjadi sesuatu yang stable. Contohnya macam tadi kita sebut ICT. ICT kita sebut tadi, kalaulah ada syarikat GLC milik kerajaan yang menjadi importer terbesar untuk barang-barang perisian komputer ini. Jadi dengan secara tidak langsungnya ia akan menjadikan sesuatu yang stable, bukan sahaja sesuatu yang menjadi kawalan kepada sesuatu kumpulan peniaga sahaja.
Ya. Contohnya sekarang ni kita tahu kalau kita nak komputer kita pergilah ke Indi. Ya. Bila Indi kita tahu siapa yang berniaga di situ. Tapi katalah GLC, satu GLC yang kuat yang kontrol pasal itu, maka akan boleh menjadikan satu leveling field kepada semua peniaga-peniaga. Itu pendapat saya lah. Okey, baiklah, terima kasih Saudara Agil kerana bersama kami di Astro Awani untuk tengah hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.